Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua murid-murid. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini dengan standardkan dengan 3.3, manakala standard pembelajaran kita 3.3.3 iaitu menulis dan membina dan menulis jawapan pemahaman secara kreatif dan kreatif dengan betul. Manakala kriteria kejayaan pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid akan dapat menjawab 5 soalan pemahaman dengan membina dan menulis jawapan pemahaman secara kreatif dan kreatif. Okey murid-murid, apa yang perlu anda kuasai terlebih dahulu ialah anda perlu mengetahui bahawa soalan pemahaman ini berada dalam kertas 1 di bahagian B. Soalan ini akan bermula pada soalan nombor 23, 24 dan nombor 25. Dan hari ini kita fokus kepada soalan pemahaman. Biasanya berada dalam soalan nombor 22, 23, 24, 25. Bergantung kepada soalan pada tahun tersebutlah. Okey, ataupun soalan yang dikemukakan. Okey, apa yang penting terlebih dahulu pada hari ini, awak mesti menguasai awak perlu membaca petikan. Apa yang awak perlu ialah baca petikan sehingga selesai. Okey, jom kita baca sama-sama. Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan yang berikut dengan menggunakan ayat yang lengkap. Untuk, awak nampak sini, menggunakan ayat yang lengkap. Ini bahasa Melayu, mesti guna ayat yang lengkap. Okey, kita tengok petikan di sini ada dua perenggan. Okey, perenggan 1 dan perenggan 2. Okey, saya andai awak boleh baca. Okey, apakah perkara yang paling penting untuk menghasilkan tempe yang bermutu tinggi? Ini ialah soalan yang dikemukakan. Dan ini ialah apakah? Apakah ialah kata tanya. Kita dah tahu apakah mesti dia berkaitan tentang benda dan sebagainya. Okey, jadi kita cari pula apa kunci kata kunci. Kata kunci sini perkara yang paling penting untuk menghasilkan tempe yang bermutu tinggi. Menghasilkan tempe yang bermutu tinggi. Jadi kita perlu cari di perenggan pertama. Soalan pertama biasanya berada di dalam perenggan pertama. Jadi ingat, kita kena jawab dengan ayat yang lengkap. Jadi kita cari dahulu bermutu tinggi. Wah, ada untuk menghasilkan tempe yang bermutu tinggi. Dah jumpa bermutu tinggi. Jadi kita kena cari apa benda dia. Yang pertama, kita tengok markah yang diperuntukkan. Okey, ada 2 markah. Bermakna sekurang-kurang perlu ada 2 jawapan di situ. 2 benda yang kena jawab. Okey, pemilihan kacang soya yang penting. Yang pertama dah jumpa pemilihan kacang soya. Yang kedua, kita cari lagi, iaitu ragi tempe. Nampak? Dah ada 2. Jadi apa yang perlu lakukan seterusnya? Perlu menulis ayat yang lengkap. Jadi kita ambil balik sebahagian daripada soalan bermula dengan perkara yang paling penting untuk menghasilkan tempe yang bermutu tinggi ialah apa dia? Kacang soya. Ialah kacang soya dan ragi tempe. Selesai. Bermakna kita akhirkan dengan titik nokta. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua. Apakah fungsi ragi dalam proses membuat tempe? Dia tanya apakah. Ini ialah, macam saya cakap tadi, ini ialah kata tanya. Dan fungsi ragi dalam membuat tempe ini kata kunci soalan. Cari di dalam petikan. Cari dalam
petikan. Di mana jawapan dia? Sama ada perenggan kedua ataupun perenggan pertama. Ada lagi tak perenggan pertama? Okey, kita cari. Kita cari dulu kata kunci soalan. Okey, sejenis yang ni rasa utama pangsilan temperamент. Selepas digaul, okey, tak ada jumpa lagi, tak ada jumpa lagi. Fungsi kacang saya tadi akan berubah menjadi tempe apabila semua okey. Ada tak? Ada. Kita kena cari ya. Kita kena cari di bawah berapa jam. Okey. Kita dah jumpa. Kita dah jumpa juga kata kunci soalan di sini. Okey, ragi ini menjadi rahsia utama menghasilkan tempe yang baik. Dia tanya apakah. So, selepas digaul selepas digaul campuran kacang soya dan ragi tadi akan dibiarkan beberapa jam sehingga mengeluarkan kulat yang putih yang halus. Kulat yang halus ni fungsi dia dah ni. Selepas itu campuran saya itu akan dibungkus untuk hasil yang lebih putih dan bermutu. Ni maknanya dekat sini fungsi. Dia tanya soalan fungsi. Okey, macam biasa kena jawab fungsi ragi dalam proses membuat tempe ialah, kita cari jawapan. Fungsi dia tadi menggalakkan mana ni tadi? Menggalakkan atau mengeluarkan kulat yang halus. Ialah menggalakkan pertumbuhan kulat dan menjadikan kacang soya bercantum. Membentuk kumpulan padat. Awak nampak kat sini dua soalan. Bermakna sekurang-kurang perlu ada dua fakta jawapan, dua isi. Okey. Jom kita tengok soalan nombor seterusnya. Apa soalan seterusnya? Soalan seterusnya, senaraikan menu masakan yang boleh disediakan dengan menggunakan tempe. Maka di sini ialah 3. Dia suruh senaraikan. Okey, dia suruh senaraikan. Jadi kena cari macam biasa jawapan. Okey, kita dah jumpa soalan dia. Kata kunci menu masakan yang boleh disediakan dan menggunakan tempe. Antara menu makanan yang paling digemari menggunakan tempe. Ni kita dah jumpa dah. Kita dah jumpa. Okey, kita kena tengoklah. Menu kita ambil balik. Menu masakan yang boleh disediakan dengan menggunakan tempe ialah apa dia? Di sini jawapan dia ada tempe goreng. Tulislah tempe goreng. Koma sambal tempe Jawa, sambal tempe Jawa. Jawa huruf besar. Dan kita letak lagi sambal kering tempe. Sambal kering tempe. Cukuplah. Dan akhirkan dengan titik noktah di situ. Okey, ada masalah sekiranya awak, yang penting awak mesti membaca petikan. Okey, sekian saja untuk hari ini. Jadi saya harap anda dapat melaksanakan tugasan yang saya berikan kepada anda. Anda dikehendaki merujuk buku teks anda dan jawab soalan pemahaman tersebut. Merujuk buku teks
anda dan jawab soalan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.